dalam hidup kita ni, mula akal balik, jangan tinggal solat walaupun 1 rakaat. Susah macam mana pun solat, kena solat. Kena solat. Tak boleh solat sambil berdiri, solat sambil duduk. Kalau tak boleh solat sambil duduk, solat sambil baring. Sambil baring. Kalau tak boleh solat sambil baring, orang tuangkan kepala kita ke bawah, kaki kita ke atas. Misal contohnya, orang tak demikian, lalu kita solat dengan mata. Alim ulama sebut kena solat masuk waktu, solat juga. Kalaulah tak boleh solat dengan mata, سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرذوهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد الحامدين وحمد الشاكرين وحمد الصابرين وحمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Firman Allah yang bermaksud setiap jiwa pasti akan merasai mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahala-pahala kamu. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, maka sesungguhnya dialah orang yang telah berjaya. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surah Ali Imran ayat 185. Yang kita raikan panel forum bicara ad-din ataupun bicara ummah kita pada malam ini, yang berada di sebelah kanan saya Fadil Ustaz Ahmad Dasuki bin Abdul Rani, yang saya kira tidak asing lagi pada kita di tanah air Malaysia ini, seorang selebriti dakwah yang gigih membangunkan pusat pendidikan, pusat pengajian, ya, dan baru-baru ini ditabal sebagai ikon dakwah Yadim. Malam ni kita tampilkan beliau di Felda Mempaga ini. Walaupun saya datang tadi hujan ya di luar sana, alhamdulillah ramai kita malam ni. Tapi yang tak mari ramai lagi. Ya. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, di sebelah kiri saya Al-Fadil Tuan Haji Zaini, pengurusi masjid. Duduk sebelah ni macam moderator. Seluruh jawatan kuasa, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin dan hadirat para tamu Allah yang saya muliakan sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya masih segar dalam ingatan, masih segar dalam pertemuan kita yang baru sahaja sebelum daripada ini bersama dengan Fadil Ustaz Syamsul Debat, dan malam ni yang kita datangkan pula Fadil Ustaz Ahmad Dasuki bin Abdul Rani, yang sebagaimana saya katakan tadi tuan-tuan, malam ni ya alhamdulillah mewakili jawatan kuasa masjid, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Muhammad Ustaz ya, yang sudi meluangkan masa dalam keadaan kesibukan kesana kemari ya, dan saya kira antara, kalau saya tak kenal Ustaz ni pun tuan-tuan dah kenal dia ya. Kalau tuan-tuan ikut page Facebook Ustaz ni, follower Ustaz saja ada 1 juta lebih, 1 juta lebih tuan-tuan, alhamdulillah. Dan petang tadi pun dalam
ya, perbincangan, sembang-sembang, banyak benda yang saya belajar. Tuan-tuan sekalian, malam ni Al-Fadhil Ustaz datang di tempat kita, ya, dalam program yang kita jemput khusus bicara ummah. Dan malam ni tuan-tuan, kita nak bercakap perkara yang berkaitan dengan satu tajuk yang penting, iaitulah memburu kematian yang indah. Ya, mati ni kok mana-mana pun kena mati. Ya, tuan-tuan, kalau nak masuk syurga kena mati. Dia tak boleh tengah-tengah hidup ni tiba-tiba pun pindah masuk syurga, tak boleh. Ya, nabi-nabi pun mati. Ya, kita kena mati. Sejarah keturunan adik-beradik kita ni tuan-tuan sekalian, pakat mati belaka. Ramai yang mati dah. Dan Nabi sebut pun dalam hadis, amar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 sampai 70. Ya, biasanya dalam tempoh itu akan berlaku kematian. Ada orang Allah bagi subsidi, umurnya panjang, ya, lebih daripada 70, ada 80, ada 90. Tapi hari ini kalau kita nak cari umur yang mencecah 80, 90, 100 lebih-lebih lagi, saya kira sukar dah untuk kita cari. Ya, berarti apa tuan-tuan? Berarti kita yang hadir ramai-ramai malam ni, tuan-tuan percayalah bahawa kita juga akan menempuh alam kematian. Betul tak tuan? Tuan-tuan, mati-mati ni disebut dalam hadis, dalam banyak hadis yang saya yakin percaya malam ni Al-Fadhil Ustaz akan kongsi dengan kita, yang dikatakan memburu kematian yang indah ni apa, dan kenapa kita mesti memburu, kenapa kita mesti mencari, kenapa kita mesti merancang untuk hari kematian kita itu kematian yang indah. Kerana kita sedia maklum tuan-tuan sekalian, sebagaimana mafhum disebut dalam hadis, ya, apabila mati seseorang ini dia akan berpindah berada di alam barzakh. Di alam barzakh itu dia akan jadi sama ada salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah, ataupun salah satu gaung, ya, ataupun kawah daripada kawah-kawah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan sekalian, bagaimana cara kita hidup hari ini, dia sangat berkait rapat dengan bagaimana cara nanti kita mati. Ya, kalau nak mati baik, jawapan mudah yang saya boleh sebut di awal ini tuan-tuan, kita kena berusaha menjadi orang yang baik. Ya, berusaha mentaati perintah Allah, berusaha untuk menjunjung tinggi perintah Rasulullah. Ya, berusahalah menjadi orang yang baik. Ya, tuan-tuan, nak jadi orang yang baik ni, dia kena menuntut ilmu. Ya, sebelum saya pergi kepada orang yang pertama, soalan yang saya nak kemukakan kepada Al-Fadhil Ustaz, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pergi ke pasar, di jalan-jalan sampai di pasar. Apa yang dia menyaksikan di pasar tu tuan-tuan ialah ramai di kalangan manusia yang berada di pasar ni sedang membahagi-bahagikan harta. Perbualannya bercakap soal untung rugi, perbualannya bercakap soal, ya, pendapatan, bercakap soal dinar, dirham atau wang. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menegur sahabat-sahabat yang sedang sibuk berbicara perihal dunia. Dia kata apa? Dia kata, alangkah ruginya kalian kalau kalian nak tahu bahawa Nabi SAW sedang membicarakan pembahagian harta, sedang nak bahagi harta ini, ya, di masjidnya. Hadirlah kalian ramai-ramai. Lepas pada itu tuan-tuan sekalian, yang ramai pakat pergi masjid sebab dengar kata Abu Hurairah bagi tahu Nabi nak bagi harta. Tuan-tuan, mereka sampai di masjid, apa yang mereka lalui ialah di masjid suasana solat berjemaah. Di masjid, ya, suasana orang berzikir, baca Quran. Di masjid Nabi memberi tausiah, Nabi bercakap, Nabi berkuliah, Nabi menyampaikan ilmu, menyampaikan wasiat. Sahabat yang mari hari itu tunggu, akhirnya habis. Mereka keluar, tak ada apa-apa. Lalu mereka cari balik Abu Hurairah, tanya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu kata Nabi nak bahagi harta, kami pergi tak ada. Ya, Abu Hurairah jawab kepada mereka, tidakkah Nabi SAW menyampaikan ilmu, memberi kepada kita, ya, ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam. Nabi menyebut tentang beberapa hadis-hadis. Tidakkah itu ilmu? Tidakkah Nabi menyebut al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin warrathul ilma, atau kama qala. Ya, Nabi kata, kami nabi-nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi yang kami tinggalkan ialah ilmu pengetahuan.
Tuan-tuan tahniah pada diri tuan-tuan hari ini. Malam ini tuan-tuan perempuan yang hadir ramai-ramai malam ini di Masjid Jami' Firdaus Mempaga ini, kita sedang membahagi-bahagikan harta yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu hari Nabi naik ke mimbar. Nabi berbicara lepas sembahyang subuh tuan-tuan. Nabi berhenti, Zuhur, turun sembahyang, naik lagi. Sembahyang Zuhur, naik, turun. Sembahyang Asar, naik lagi sekali, turun sampai waktu Maghrib baru Nabi berhenti daripada menyampaikan bicara. Berarti kalau kita kata subuh kita campur wirid doa, kita habis 6.30. Boleh tak ya? 6.30. 6.30 pagi, Maghrib kita kata 7.30 petang ataupun 6.30 petang lah, kita ambil awal sikit. 6.30 pagi Nabi berbicara, 6.30 petang Nabi menamatkan ucapannya. Berapa jam tuan-tuan? Berapa jam? Siapa boleh jawab tepat boleh balik awal. Berapa jam? 12 jam satu masa Nabi membicarakan ilmu. Nabi memberi pesan, Nabi bercakap. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni mereka kata apa? Beruntung di kalangan kami Nabi SAW menceritakan perkara yang telah berlaku, perkara yang sedang berlaku dan perkara yang akan berlaku. Beruntung di kalangan kami siapa yang kuat daya ingatannya. Yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala menghendaki padanya kebaikan, Allah akan bagi dia faham agama. Tuan-tuan, bagi untuk memberi faham, pencerahan, penjelasan kepada tajuk perbincangan kita pada malam ini, memburu kematian yang indah, saya nak pergi kepada Fadil Ustaz Ahmad Dasuki. Mungkin Ustaz boleh kongsi dengan kita bagaimana, apakah yang dikatakan memburu kematian yang indah, dan bagaimana pula untuk kita nantinya berjaya mendapat kematian yang indah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. AJK Masjid, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini.
saat yang kita berada sekarang ini merupakan masa orang yang paling bersejarah dalam hidup di dunia ini. Kerana masa inilah masa orang yang sedang melarikan diri daripada kematian. Kita tak pernah berjumpa masa orang yang malaikat matikan seramai ini dalam sejarah dunia, kecuali masa kita berada sekarang ini. Yang mati saja kerana COVID ini sejumlah lebih kurang 1.3 juta orang semenjak daripada kena COVID ini sendiri. Yang kena COVID, yang sah kena COVID dekat dengan 60 juta lebih manusia yang kena. Alhamdulillah, kitanya tidak termasuk dalam senarai nama orang yang dimatikan oleh Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Di saat mana kita dipanjangkan umur pada malam ini, mari kita semua membetulkan balik jalan hidup kita. Jangan kita fikir bahawa bila kita tak kena COVID, maka kita tak mati-mati. Kita akan mati juga, sebagaimana yang digambarkan oleh Ustaz Ruslan sebentar tadi. Janganlah kita ingat kalau kita tak kena COVID ini, maka kita tak mati. Tapi kita akan mati. Sekejap lagi kita akan sampai giliran kita. Cuma boleh jadi kita tak kena COVID, tapi Allah sampaikan ajal pada kita. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai saja ajal di kalangan kamu, tak ada seorang pun yang boleh mempercepatkan ataupun memperlewatkan kematian di kalangan kita. Maknanya kita sepakat dalam hidup kita, sebagaimana yang ayah-ayah, ibu-ibu sebut sebentar tadi, kita ni akan mati. Cuma soalnya dalam hidup kita, bukan kita takut terhadap mati itu, tidak. Tetapi soal dalam hidup kita, bagaimana kita nak hidup lepas pada kita mati. Yang tu yang kita kena fikir panjang. Jangan kita fikir bagaikan orang kafir yang fikir. Orang kafir dia fikir bahawa kalau matilah dia ni, maka berakhirlah nikmat yang dia dapat. Tu orang kafir yang menyebabkan mereka berlari ketakutan terhadap kematian. Sampai Allah tegur kepada manusia ni, ada yang hidup ni cuba melarikan diri daripada kematian. Allah mula sebut, siapa yang cuba lari daripada kematian, sebut pada dia, fa innahu mulaqikum. Mati itu sedang mengejar kamu. Kamu jangan ingat kamu boleh lari daripada mati. Nama kamu raja kah? Nama kamu yang berhormat kah? Nama kamu ustaz kah? Nama kamu apa pun dalam hidup kamu ni akan mati. Ini cara Allah nak ajar demikian pada kita. Tapi kita kena fikir dalam hidup orang mukmin ni, fikir macam mana nak hidup lepas pada mati. Nak hidup lepas pada mati ni, yang ni yang kita kena bayang dalam hidup kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada diri kita, jangan kita ni hanya fikir tentang hidup untuk dunia saja, jangan. Tak cerdiklah kalau kita hidup hanya kita fikir tentang dunia, sedangkan dunia ni kita kena tinggal. Manakala kita kena pergi akhirat tentu kita kena pergi. Tiba-tiba yang kita kena pergi kita tak pernah fikir, yang kita nak kena tinggal kita sibuk nak fikir. Pelik dalam hidup kita. Orang kita disibuk memikirkan tentang hidup di dunia. Dia tak fikir tentang bagaimana nak hidup dalam kubur nanti. Para hadirin sekalian, ayah-ayah, ibu-ibu, kalian pernah tak fikir macam mana nak melalui hari pertama kita dalam kubur? Waktu mana kita dalam kubur, saat mana orang letak jenazah kita, orang tutup liang lahat kita, kemudian kedengaran tanah-tanah yang mula tutup, yang mula turun di atas liang lahat kita. Di waktu itu kita nampak di hujung kaki kita ni berdiri dua orang malaikat Munkar dan Nakir. Agak-agak macam mana kita nak buat dan kita nak jawab terhadap malaikat Munkar dan Nakir tadi? Waktu mana, saat mana tanah mula nak menghimpit tu badan kita, macam mana kita nak buat agar tanah tu meluas kembali, kemudian kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga? Macam mana kita nak buat
Pernah tak ayah-ayah ibu-ibu fikir dalam hidup kita ni, hari pertama kita dalam kubur, malam pertama tu, tiba-tiba malam yang pertama kita dalam kubur, ditanya oleh malaikat, tiba-tiba kita tak boleh jawab pertanyaan malaikat tersebut. Tiba-tiba keluar daripada hujung kaki kita ni ular sebesar tengkuk unta, mula membelit kaki kita, mula mematahkan tulang-tulang kita, mula naik merayap, naik sampai ke muka kita, keluar api yang besar depan muka kita. Macam mana kita nak buat supaya ular ini terpadam di saat mana kita sorang-sorang di dalam kubur ini? Pernah tak kita bayang waktu mana hari yang ketiga kita dalam kubur, 3 hari dah tak mandi ni, tak makan, tak minum, 3 hari dah orang tinggal kita dalam kubur. Saat mana kita dalam kubur sorang-sorang, tiba-tiba keluar ulat daripada perut kita ni sebesar telapak tangan kita. Ulat tersebut mula memamah daging-daging kita, mula makan tulang-tulang kita, mula bunyi krak-krak tulang-tulang kita kena mamah pada ulat ini. Macam mana kita nak buat supaya ulat ini boleh terpadam di saat yang demikian pada diri kitanya, waktu mana kita hidup di atas dunia ini? Pernah tak ayah-ayah, ibu-ibu bayangkan dah sebulan kita dalam kubur, dah setahun kita dalam kubur, tak selesai lagi sesi soal jawab kita dalam kubur, tak selesai lagi soal jawab ni. Macam mana kita nak buat supaya selesai masalah kita dengan kehidupan kita di dunia, dengan kehidupan kita seorang-seorang dalam kubur seorang-seorang? Pernah bayang tak dalam hidup kita ni, waktu mana kita bangun di padang mahsyar, di tengah-tengah khalayak manusia yang ramai, bilion manusia yang bangun di padang mahsyar Allah, macam mana kita nak buat supaya nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh minum di telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah tak kita bayang dalam hidup kita ni, waktu mana melayang suratan amalan manusia, melayang-layang di padang mahsyar, tiba-tiba tangan kiri kita terangkat, tangan kanan tak terangkat. Macam mana kita nak tukar tangan kiri turun, nak suruh tangan kanan naik untuk kita nak menyambut suratan amalan kita? Pernah tak kita bayang kita berdiri depan gaung, pada gaung-gaung neraka, depan tu titian sirat Allah, kita nak melintasi titian sirat, nak boleh sampai melintasi dalam syurga Allah, kemudian kita boleh duduk bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh cium jari jemari Rasulullah, dan kita boleh duduk di sebelah Rasulullah dalam syurga Firdaus Allah. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu pernah bayangkan suasana ni, duduk seorang-seorang nitik air mata seorang-seorang, duduk seorang-seorang menangis esak-esak seorang-seorang, itu tanda kita cerdik, itu tanda orang yang cerdik. Rasulullah sebut, kamu cerdiklah tu dalam hidup kamu. Tapi bila kita hidup celik je mata, kita sibuk bangun-bangun tidur, sibuk tanya handphone mana handphone, bangun-bangun daripada tidur sibuk tanya anak kunci kereta ke anak kunci kereta, bangun-bangun daripada tidur sibuk kita tanya pagi ni kita nak makan apa, bangun daripada tidur hari ni nak pakai pakaian mana, hari ni nak berjalan ke mana, nak berjalan ke mana. Tu je dia dalam cara kita berfikir. Maknanya tuan-tuan, kematian kita menjadi kematian yang paling busuk dalam hidup. Kematian kita tidak akan menjadi kematian yang indah. Mati kita ni yang digambarkan oleh Ustaz sebentar tadi. Apa yang kita buat di waktu mana kita hidup ini, dekat nak mati itu, begitulah akan berlaku. Kalau hidup kita ni rajin baca Quran, dekat nak mati itu nak dengar Al-Quran. Waktu mana kita hidup ni rajin kita menderma, dekat nak mati itu kita tak kisah dah terhadap dengan keadaan harta benda kita. Kenapa dia? Kerana kehidupan ini gambaran kematian kalian. Kehidupan kita ni satu gambaran. Lalu kita tanya balik, untuk apa kita nak gambarkan biar mati kita ni mati jadi indah? Mati indah ni mati apa dia? Mati husnul khatimah. Mati yang dipanggil dalam doa yang diajar supaya kita baca, Allahumma khtin ajalana bihusnil khatimah wa la takhtin ajalana bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah saya dengan kematian yang husnul khatimah.
Alim ulama tanya, mati husnul khatimah ni mati macam mana? Ditanya lagi, mati yang macam mana? Mati yang husnul khatimah yang tamu, orang mati syahid di jalan Allah dalam mempertahankan Islam, lalu dia gugur syahid. Ni mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah ni kalau tak boleh mati syahid macam mana? Lalu mati yang boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dah hadis Rasulullah, man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perjalanan hidup dia, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi senang ke nak sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Tak senang. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tahu senang ke tak senang? Dalam riwayat sebut, dalam satu asal sebut, daripada 10,000 umat Rasulullah yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap 2 kalimah syahadah. 9,999 lagi tak boleh mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Kenapa tak boleh mengucap? Kerana waktu mana hidup tak sama dekat-dekat dengan kematian. Hidup mesti dengan la ilaha illallah. Tak boleh hidup selain la ilaha illallah. Nak sebutnya mati dalam husnul khatimah. Macam mana mati husnul khatimah? Mati yang indah lagi. Kalau tanya pada saya, mati indah ni macam mana Ustaz? Mati bagaimana? Mati dalam keadaan kita sedang berbuat ibadah. Disebut demikian, mati dalam keadaan sedang berbuat ibadah. Selesai dia puasa, habis kemuncak Ramadan, kemudian malam 1 Syawal menghadap depan Allah. Kemudian mati dalam keadaan yang digambarkan husnul khatimah. Habis dia baca Quran, angkat tangan, baca doa, menghadap depan Allah. Ini dipanggil mati husnul khatimah, mati kematian yang terindah. Kemudian mati yang indah lagi macam mana? Mati di tempat yang terbaik. Mati yang tempat yang terbaik pada malam ni contohnya. Malam ni kalau ada kebetulan mati malam ni, syurga teguh di kalangan kita. Nak sebutnya gambaran mati di tempat yang terbaik. Jangan mati tengah-tengah karaoke mati. Jangan kita tengah-tengah kita judi mati. Mati dalam keadaan yang tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik dalam hadis Rasulullah sebut ada 3 tempat yang terbaik. Rasulullah sebut la tashaddudur rihal illa thalathah. Jangan kamu sibuk nak pergi melancong dalam hidup kamu kecuali 3 tempat ini. Rasulullah gambarkan Masjidil Haram wa Masjidi wa Masjidil Aqsa. Rasulullah sebut 3 tempat ni tempat yang terbaik. Rasulullah kata jangan sibuk nak melancong dalam hidup kamu kecuali Masjidil Haram, kemudian masjid aku, Masjid Nabawi. Rasulullah sebut wa Masjidil Aqsa. Siapa yang boleh meninggal dunia di 3 tempat tersebut, kematian dia kematian yang terindah dalam hidup dia. Mati yang keempat, mati yang indah ni mati yang macam mana? Mati bersama dengan mereka-mereka yang dekat dengan para nabi. Mati bersebelahan dengan orang saleh. Seorang isteri mati saat mana suami dia reda pada dia. Seorang anak di saat seorang lelaki, saat mana dia meninggal dunia, saat mana ayah dan ibu dia di saat dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa dia nak dapat keadaan yang terlalu sukar? Tuan-tuan orang lelaki ni, dalam tak sedar kita ni sedang menyinggung hati mak ayah. Orang lelaki kebanyakan demikian. Orang lelaki kita ni banyak menyinggung hati mak ayah. Kita sendiri kita rasa terhadap anak lelaki kita kan. Anak lelaki kita terasa hati dengan dia. Kenapa kita terasa hati dengan dia? Dia sibuk menjaga isteri dia lebih daripada dia jaga kita kan. Demikian juga mak ayah kita terasa hati terhadap kita kerana kita sibuk menjaga isteri kita dibandingkan dengan mak ayah kita. Ni yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dalam kita tak sedar. Orang kita ni, orang lelaki kita ni, dia mati dalam keadaan apa dia? Mak ayah dia terasa hati dengan dia. Dia rela biarkan mak ayah dia tinggal seorang-seorang. Dia sibuk jaga isteri dia dan anak-anak dia. Ramai orang kita buat demikian di kalangan kita. Lalu kita sibuk nak jaga hati isteri, kita tak sibuk nak jaga hati mak ayah kita. Mak ayah kita terasa hati dengan kita. Terlalu banyak demikian. Kenapa kita sibuk jaga hati isteri?
Kerana kita takut pada isteri kita. Isteri kita menakutkan kita. Dia jadi demikian. Isteri, kenapa isteri menakutkan kita? Kerana isteri seringkali mengangkat suara di hadapan suami. Saya seringkali sebut demikian di mana-mana pun. Isteri ni, kebanyakan orang perempuan ni, dalam tak sedar dia angkat suara depan suami dia. Dia tengking-tengking suami dia. Memanglah dia tengking suami tu nampak biasa je muka suami, tapi sebenarnya dia telah melatih suami dia menjadi takut terhadap isteri. Dalam tak sedar suami jadi takut dengan isteri. Kita sebut kadang-kadang di kalangan kita sebut, orang kata kamu ni dah takut dengan isteri kan? Tak, bukan saya takut dengan isteri, saya sayang isteri saya, dia sebut. Dia guna istilah demikian, padahal dalam hati dia sudah takut dengan isteri dia. Ni yang jadi demikian di kalangan kita, takut di kalangan kita. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu tak percaya suami ibu-ibu ni takut dengan ibu-ibu, malam ni cuba tanya suami masing-masing. Balik ke rumah masing-masing, tanya suami kita, abang ada tak perasaan takut dengan saya? Suami lama tak lama dia jawab, ya ada juga sikit-sikit, dia sebut. Ada juga. Kadang-kadang isteri tengking suami, angkat suara depan suami, itulah yang menyebabkan suami jadi takut dengan isteri. Isteri, orang perempuan, jangan angkat suara depan suami kalian. Kalian angkat suara di hadapan suami kalian, hancur lebur amalan-amalan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pahala-pahala kita semayang puasa kita bila suami terasa hati. Manakala seorang lelaki dia angkat suara depan mak ayah dia, ataupun dia menyebabkan mak ayah dia terasa hati, mak mertua dia terasa hati dengan dia, mak dia terasa hati dengan dia, habis amalan-amalan yang kita buat dalam hidup kita. Kenapa orang Felda mempaga senyap je macam pernah kena je ni? Nak sebutnya di kalangan kita ni, nak sebutnya kematian kita dalam hidup kita. Lalu macam mana kita nak dapat kematian yang terindah dalam hidup kita? Macam mana kita nak suruh kita dapat betulkan balik jalan hidup ini? Jalan hidup ini kena perbetulkan kembali jalan hidup kita. Apa yang perlu kena betulkan balik dalam hidup kita untuk kita dapat kematian yang terindah? Yang pertama, tolong betulkan keyakinan hidup terhadap Islam. Tolong betulkan balik. Jangan teragak-agak dengan Islam. Pelik orang kita ni, kita orang Islam tapi percaya pada si kafir. Tak logik langsung dalam hidup. Orang Islam percaya pada orang kafir. Patutnya kamu orang Islam, kamu percaya pada orang Islam lah. Kenapa kamu pergi percaya dengan orang kafir tersebut? Percaya dengan bukan Islam. Orang kita pelik kan? Orang Islam dia boleh sebut saya tak percaya sangat dengan orang Islam ni, menipu dia sebut. Dia boleh jadi demikian. Patutnya orang Islam ni percaya dengan Islam lah. Tapi kenapa kamu percaya pada si kafir? Kafir tu siapa? Orang nasionalis, orang sekularis, orang yang pragmatis, orang liberalis. Ni si kafir yang datang nak menghancurkan Islam. Orang kafir, al-Islam huwal Islam, Islam ni Islam. Jangan pergi percaya dengan si nasionalis. Kenapa kita percaya dengan nasionalis? Orang Islam pergi percaya dengan sekularis. Orang Islam percaya dengan liberalis, percaya dengan Syiah, na'udzubillah min dzalik, percaya dengan pahaman-pahaman selain daripada Islam. Allah dah pesan dah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu biarkan saat mana kamu mati kecuali kamu benar-benar seorang muslim. Tiba-tiba orang kita tak percaya dengan orang Islam. Pelik kan? Orang Islam tak percaya pada orang Islam. Dia pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia pun tanya balik, mana yang untung? Dia tanya, mana yang untung? Pelik betul kamu. Kadang-kadang ada dua buah sekolah, sekolah Islam, sekolah agama, dengan sekolah yang disebut dengan sekular. Dia buat, orang tanya dia, nak hantar anak ke sekolah agama ke sekolah sekular? Dia tanya balik, kalau hantar sekolah agama ada masa depan ke? Dia tanya. Tengok cara orang kita tak percaya dengan Islam, tak percaya dengan Islam. Dia kata dia boleh sebut, kalau kita ikut Quran dalam hidup kita, nak ke mana dalam hidup kita? Orang Islam sampai dia tak percaya pada Islam, sampai dia tak boleh baca Quran.
baca Quran. Saya minta maaf. Kalau ada malam ni yang datang dalam keadaan tak boleh baca Quran, kalian pastikan umur kalian panjang-panjang dan jangan mati-mati. Jangan mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur tu, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Masuk dalam kubur je. Mereka tanya terus, Quran boleh baca Quran? Tak boleh. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh, dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Kamu tak yakinkan dengan Al-Quran? Pelik kan kita. Orang kita selain daripada Al-Quran, dia boleh percaya. Quran dia tak percaya. Allahu Akbar. Logik yang mudah je dipanggil. Orang kita dia tak percaya. Allah ajar dalam hidup ni, wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, falan yuqbala min, dia tidak akan diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti mereka termasuk di kalangan orang yang rugi. Masuk kubur je. Selain daripada Islam tak boleh tolong kita. Liberal boleh tolong kita? Tak boleh tolong kita. Nasionalis boleh tolong kita dalam kubur? Tak boleh. Tak boleh tolong tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya pada Islam, tuan-tuan percaya selain daripada Islam je. Habis terus tuan-tuan. Jangan tak percaya dengan Islam tuan-tuan. Jangan kita teragak-agak. Saya boleh terimalah Islam dalam bab semayang puasa ustaz, tapi dalam bab politik saya tak boleh terima politik Islam. Orang kita kan pelik. Saya boleh terima dalam bab semayang puasa je saya boleh terima Islam, tapi dalam bab ekonomi saya tak boleh terima ekonomi Islam. Pelik kita. Saya boleh terima Islam dalam bab semayang puasa, tapi dalam bab yang disebut dengan dalam hiburan, kami tak boleh terima hiburan Islam. Hiburan Islam ni kolot ke belakang dan sebagainya. Jangan. Tolong betulkan balik dalam hidup ni. Dalam hidup yang tamak, siapa yang nak mati indah dalam hidup dia, dia mesti dalam keadaan yang dia betulkan balik keyakinan hidup dia terhadap Islam yang tamak. Yang kedua, tolong jaga ibadah kepada Allah. Siapa yang nak mati indah, mati husnul khatimah, tolong jaga ibadah. Ibadah apa yang kena jaga sangat? Solat, sembahyang. Jangan main-main dalam bab sembahyang tuan-tuan. Jangan tinggal sembahyang tuan-tuan. Jangan berani untuk tinggal solat. Jangan seorang pun orang faedah mempaga ni, dia berani untuk tinggalkan solat. Tak layak kita nak lawan api neraka Allah, tak padan. Ma salakakum fi saqar. Bila malaikat tanya pada dia, kenapa kamu campak dalam neraka saqar ini? Dia jawab, qalu lam nakum minal musallin. Sesungguhnya kami di atas dunia tak semayang. Tinggal solat. Jangan tinggal solat tuan-tuan. Jangan solat hari Jumaat je, jangan tunggu solat pada hari raya je, jangan. Solat ni 5 kali sehari ni kena jaga. Jangan kita main-main dalam solat. Orang yang solat tu pun masuk neraka, yang tak solat lagi masuk neraka, yang semayang pun masuk neraka. Bayangkan yang semayang, Allah sebut fawailul lil musallin. Pergi mampus kamu dengan semayang kamu. Kenapa semayang? Allah sebut neraka wail orang yang semayang. Yang semayang masuk neraka. Kenapa yang semayang masuk neraka? Alladzina hum an salatihim sahun. Dia main terhadap semayang dia, katanya Allah. Dia main solat, dia main-main dalam solat dia. Dalam hidup kita ni, mula akal balik, jangan tinggal solat walaupun 1 rakaat. Susah macam mana pun solat, kena solat. Tak boleh solat sambil berdiri, solat sambil duduk. Kalau tak boleh solat sambil duduk, solat sambil baring. Kalau tak boleh solat sambil baring, orang tuangkan kepala kita ke bawah, kaki kita ke atas. Misal contohnya, orang tak demikian, lalu kita solat dengan mata. Alim ulama sebut kena solat masuk waktu solat juga. Kalaulah tak boleh solat dengan mata pun orang cungkil, solat dengan hati. Kalau tak boleh juga solat dengan hati, kamu dah mati. Kalau tak boleh solat dengan hati, maknanya kamu dah mati dah di saat tersebut. Jaga solat. Ayah-ayah, ibu-ibu, umur 40 tahun jangan tinggal solat isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Sampai usia 40 tahun je, kalian jangan tinggal lagi solat berjemaah di masjid ini.
Datang umur 40 tahun je. 40 tahun je kita datang dah. Bukan maknanya orang yang lebih muda pada saat muda tak perlu datang, tak. Tapi pada usia 40 tahun wajib datang. Wajib datang. Kalau tak sempat yang lain pun, 2 waktu ni jangan tinggal. Solat isyak berjemaah dan solat subuh berjemaah. Rasulullah sebut tanda-tanda seorang mukmin, dia boleh jaga solat isyak berjemaah dan solat subuh berjemaah. Rasulullah sebut demikian. Kerana orang munafik dia tak boleh jaga solat ni. 2 solat ni, 2 solat subuh berjemaah dan solat isyak berjemaah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu tak boleh datang sembahyang subuh berjemaah dan isyak berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dalam hidup. Suami ibu-ibu tu munafik. Tapi jangan sebut lagi malam ni, jangan sebut lagi. Jangan balik ke rumah malam ni sebut, bang, abang dengar tak ceramah tadi, abang memang munafik bang. Jangan sebut lagi. Malam ni tugas ibu-ibu, kerja ibu-ibu apa dia? Mulai pada malam ni, tolong kejutkan suami masing-masing datang sembahyang subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Datang tuan-tuan. Macam Ustaz Roslan cerita tadi, tuan-tuan tahu, tuan-tuan datang malam ini satu hadiah yang paling besar Allah kurniakan pada kita. Antara nikmat-nikmat yang terbesar yang Allah bagi. Orang lain tak boleh datang, walaupun mereka makan kekenyangan, walaupun mereka sedap di hadapan televisyen dan sebagainya. Sedap sementara ya tuan-tuan. Sedap sementara je. Masuk dalam kubur nanti mereka menyesal. Mereka menyesal tuan-tuan. Nak sebutnya gambaran, manakala kita alhamdulillah, orang Kuala Lumpur, orang Selangor pun tak boleh datang sekarang ke masjid. Orang negeri-negeri lain tak boleh. Tinggal Pahang je lagi sekarang. Pahang Darul Makmur. Nak sebut tinggal Pahang je boleh datang sembahyang berjemaah. Boleh ramai sebegini. Orang lain semua tak boleh datang. Tiba-tiba di saat mana boleh datang kita tak datang, memang jahat betul kan? Memang jahat betul dalam hidup kan? Orang lain semua tak boleh datang. Ada orang menangis-nangis, sibuk tanya kenapa masjid kena tutup, kenapa tak boleh datang. Pasar raya boleh buka, kemudian kelab malam boleh buka, tiba-tiba masjid tak boleh buka, kenapa? Ni tanya soalan-soalan demikian. Nak jawab, ustaz-ustaz Selangor pun nak jawab pun tak boleh. Nak gambarkan demikian. Tiba-tiba kita boleh sembahyang berjemaah, kita tak datang sembahyang berjemaah. Pelik kan? Pelik. Orang dalam kubur tu dia sebut, kamu ni pelik betul. Dalam keadaan orang lain semua tak boleh datang, tiba-tiba kamu boleh datang, kamu pun tak datang. Ruginya kamu. Ruginya Allah bagi peluang dalam hidup kamu, tiba-tiba kamu tak ambil peluang. Ibu-ibu tolong kejut suami masing-masing, bangunkan suami masing-masing. Pagi-pagi lagi riuhkan rumah tangga kita. Bangun kita sebut. Rumah tangga kita, kejut anak-anak lelaki kita. Datang sembahyang subuh berjemaah. Datang biar macam Jumaat. Setiap pagi macam Jumaat. Di kalangan kita. Ni kita kena hidupkan di kalangan kita. Bila suami kita tarik kain semut, tak nak bangun juga, buka kain semut tu perlahan-lahan. Bisik dekat telinga dia. Ma rabbuka, kita sebut. Minta bangun terus tak boleh gaya. Ajar dan didik di kalangan keluarga kita. Bisik perlahan-lahan. Jangan guna bahasa kasar-kasar. Orang lelaki tak boleh guna bahasa kasar-kasar. Jangan kejut guna bahasa kasar. Kejut suami dia, bangun pergi sembahyang subuh berjemaah, pergi muka munafik je seorang-seorang. Memang makan penampur tawa kita bagi semua. Jangan guna bahasa kasar, lembut-lembut. Ni pada usia 40 tahun. Usia 60 tahun, jangan tinggal solat tahajud malam pada ayah-ayah, ibu-ibu. Bila sampai usia 60 tahun, tiap-tiap malam bangun tahajud. Tiap-tiap malam. Bukan selang sekali dalam seminggu, tidak. Bangun ayah-ayah, ibu-ibu. 60 tahun, umur confirm mati. Umur confirm mati. Di usia 60 tahun, kita mula jaga malam-malam kita solat tahajud, kemudian solat berjemaah, kemudian dalam masa yang sama bangun tahajud malam dengan tujuan untuk kita semakin merapatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ibadah yang kedua yang tolong jaga. Yang dalam ibadah lagi apa dia? Tolong banyakkan infak di jalan Allah. Infak sedekah. Jangan simpan lagi harta-harta yang ada. Harta yang ada ni tolong post ke akhirat sekarang. Jangan simpan lagi untuk dunia. Mari berjumpa dengan pengurusi masjid, tanya pengurusi masjid, masjid ni perlu apa lagi? Keperluan apa lagi?
yang boleh saya sumbangkan untuk saya dapat balik di akhirat nanti. Pengusi bagi tahu, kita nak buat kolah yang baru, kita nak bagi speaker yang sedap lagi, kita nak pasang aircon yang lebih sejuk lagi, banyak benda lagi yang kita perlu. Katanya pengusi, kita kata duit saya, ambil duit saya keperluan yang ada ni saya nak hantar ke akhirat sekarang. Anak-anak kita panggil balik, umur 60 tahun dah kita panggil balik kita suruh anak kita balik je, kita suruh dia, abah, mama ni dah sampai masa untuk dipanggil menghadap depan Allah. Bila-bila masa je dalam tempoh umur 60 tahun ni akan dipanggil menghadap. Sebelum dunia, kamu jangan berkelahi. Tanah yang ada tu ambil seka seorang, bagi seka seorang kalau boleh pada kita. Baki tu rumah ni jangan siapa-siapa ambil, harta ni jangan siapa-siapa ambil. Jumpa dengan AJK Masjid, bagi tahu pada AJK Masjid, kalau saya meninggal dunia, isteri saya meninggal dunia, saya wakaf tanah itu milik masjid. Sebab demikian, bila kita mati masuk dalam kubur, berjumpa balik rumah kita. Tak percaya, cuba try mati sekali lagi. Jumpa tak berjumpa, tengok lebih indah, lebih cantik, Allah, istana yang lebih indah. Kita tak menyesal. Kenapa kita tak menyesal? Kerana kita telah infak di jalan Allah. Jangan simpan harta di dunia. Ramai dah orang simpan di dunia ni, dia menyesal. Masuk dalam kubur tu, dia menyesal. Nama tak ditukar. Selagi mana nama tidak ditukar, dia dalam kubur tu, selagi itulah dia tersesa. Jangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak suruh kematian tuan-tuan indah, dalam masa yang sama tolong jaga akhlak. Yang ketiga, tolong jaga perangai. Siapa yang nak mati dia indah, semakin dia tua, semakin nampak dia ahli syurga, berlumba menjadi ahli syurga. Buat perlombaan ini di kalangan kita. Wajah kita wajah ahli syurga, pakaian kita pakaian ahli syurga, bawan kita bawan ahli syurga. Rugi kalau kalian simpan lagi harta-harta di saat ini. Jangan simpan lagi harta di saat ini. Gunakan harta kita untuk mewajahkan kita ahli syurga. Duduk depan isteri kita, tanya satu soalan pada isteri kita, yang cuba tengok muka abang ni. Abang ni kalau abang meninggal dunia malam ni lah, gamak-gamak besok abang dalam syurga tak? Tanya je soalan tu. Biar orang rumah mandang atas bawah. Susah juga bang, katanya rumah. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7.30 esok. Nak masuk syurga macam mana? Quran tak khatam-khatam lagi esok. Quran tak khatam lagi. Orang rumah kita ni boleh hadap dah. Kalau kita meninggal dunia kan, terbaring je jenazah kita tu, dia tengok jauh-jauh je. Tak lepas orang tua ni. Amalan apa yang kita ada, yang kita sedang bersiap untuk nak menjadikan kematian yang indah. Bila tuan-tuan boleh jaga yang ni, jaga hubungan kita dengan mak ayah, jaga jumpa dengan mak ayah. Lagi mak ayah kita tua, lagi kita jaga. Bila mak ayah kita dah meninggal dunia, jaga kubur dia, pergi ziarah kubur dia, baca doa untuk dia. Jangan tinggal untuk bahagian dia. Jangan kita putus hubungan kita dengan mereka yang telah meninggal dunia itu. Doa-doa kita yang diajar oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, tolong ampun dosaku dan kedua ibu bapaku ya Allah. Mulut kita kan tak pernah berhenti dalam hidup kita. Tanya mak aja, mak ada terasa hati tak saya dengan pasangan hidup saya? Mak terasa hati tak pasangan hidup saya dengan anak-anak saya? Maafkan mereka mak, sebut terus. Kalau mak kita terasa hati kerana pasangan kita menyebabkan kita jadi sebegini, memang tak masuk syurga kita, memang tak jumpa syurga pada diri kita. Mati kita memang mati yang paling buruk di saat mana kita menghadap depan Allah. Tuan-tuan ingat ke tuan-tuan boleh masuk syurga ke di saat mana mak kita dan ayah kita terasa hati dengan kita? Tak masuk syurganya. Orang perempuan, di saat mana kalian meninggal dunia, suami kalian terasa hati dengan kalian, kalian ingat kalian boleh masuk syurga? Tak masuk syurga tuan-tuan. Ibu-ibu jangan harap ibu-ibu boleh masuk syurga. Orang lelaki ni, perangai dia belum kahwin banyak mulut, lepas kahwin mulut simpan dalam hati.
Ni perangai orang lelaki kita. Orang perempuan belum kahwin tak ada mulut, dah kahwin mulut simpan kat mulut. Bila dia simpan dekat mulut, di waktu itulah dia sedang menyakitkan hati suami dia. Suami ni dia diam je. Diam suami tu yang menyebabkan dia jadi takut dengan isteri. Yang tu yang bahaya dalam hidup. Suami diam tu, dia sanggup tipu mak ayah. Sanggup tipu mak ayah. Kenapa dia nak jaga hati isteri ni? Dia jadi demikian dalam hidup. Yang ni yang bahaya dalam hidup kita. Saya pernah duduk dengan kawan-kawan ustaz-ustaz ni. Duduk tengah-tengah minum tu, bunyi deringan telefon, kering-kering telefon tu. Dia tengah minum tu jatuh gelas. Kita tanya kenapa? Isteri saya telefon ustaz dia sebut. Isteri telefon, kenapa? Oh ustaz, tengok ni. Ya ke kata isteri telefon? Ya ustaz ni tengok ni. Nama isteri, dia tulis terus. Nama isteri dia tu Langsui dia tulis. Langsui terus dia tulis. Nak satu tu singa lapar. Nak sebutnya, kita kata jawab tu, dia tekan tu, dia jawab bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum tu isteri tanya terus, kat mana? Katanya isteri. Tengking terus kat mana? Allah, kita kawan-kawan dengar ni kena tengking begitu. Kita kata ada juga suami yang kena tengking pada isteri. Kena bebelkan pada isteri. Ni ingatnya orang perempuan, saya nak sebut demikian. Jangan guna suara-suara kalian untuk suami kalian yang menyebabkan terasa hati. Dia jadi demikian. Dia gunakan bahasa. Katanya suami sebut, tengah minum dengan Ustaz Ahmad Dasuki ni. Ustaz Ahmad Dasuki mana? Dia tanya. Ustaz Ahmad Dasuki yang cerita mati telah. Mati bila? Dia sebut. Tanya lagi. Ustaz Ahmad Dasuki dia sebut demikian. Kita dengar. Lambat lagi ke nak balik? Dia jawab, nak sikit lagi nak balik. Abang balik. Tak ada, balik sekarang. Balik! Dia sebut demikian. Balik itu, suami dia tekan terus. Tutup terus telefon. Saya balik dulu ya Ustaz. Saya balik dulu ya Ustaz. Dia tu Ustaz juga. Ustaz takut bini. Dia panggil begitu. Nak sebutnya ada juga Ustaz yang takut bini. Ini gambaran bagaimana masyarakat kita hari ini. Bunyinya lawak, tapi dekat nak mati seksa. Dekat nak mati nanti tunggu lah. Tak boleh mengucap terus. Nak mengucap apa dia dalam hidup kita? Dengan mak ayah pun dia boleh tipu. Dia boleh sampai tahap demikian. Hilang kekuatan sebagai seorang suami. Orang lelaki ni Allah jadikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni pemimpin kepada orang perempuan. Tiba-tiba orang perempuan yang pimpin suami. Tak kepelik dalam hidup kita. Harap-harap orang mempaga tak adalah insya-Allah. Mudah-mudahan kita selamat daripada keadaan demikian. Bila kita boleh jadi demikian, saat mana kita dekat nak meninggal dunia, hijab mata kita mula dibuka. Hijab mata kita mula dibuka. Bila hijab mata kita mula dibuka, tuan-tuan boleh tengok dua keadaan saja. Tuan-tuan akan nampak dua keadaan saja. Sama ada tuan-tuan nampak yang disebut dengan malaikat yang berjubah putih datang berdiri, bau wangian semerbak, bau harum semerbak, berdiri depan kita, mula sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau tuan-tuan dengar suara ni, tuan-tuan senyumlah. Senyum tuan-tuan. Bila dengar suara mereka sebut, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, balik-balik. Allah sedang memanggil kamu pulang saat ini. Radiyatan mardiyah, Allah redha pada kamu dan kamu diredai di sisi Allah. Kemudian ataupun tuan-tuan dengar satu suara lagi. Bila mereka mula berdiri depan muka kita, mereka sebut, wahai anak Adam, aku cari sedikit air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar saja, tiba-tiba mereka sebut terus, Allah takhafu, kamu jangan takut ya, katanya mereka. Wala tahzanu, jangan sedih. Kamu nak menghadap depan Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira terhadap syurga yang telah dijamin oleh Allah, yang Allah janjikan untuk diri kamu sekarang berhadapan dengan diri kamu. Di saat itu kita nampak tempat dalam syurga, lalu di waktu ini mereka mula tarik jiwa-jiwa kita ini sedikit demi sedikit keluar. Itulah saat kematian yang paling indah
dalam hidup orang mukmin. Mudah-mudahan kita semua dapat nikmat tersebut insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Rasuki di atas pencerahan yang cukup panjang lebar. Tuan-tuan sekalian, banyak perkara yang telah digambarkan, diceritakan, dikisahkan kepada kita bersama. Tuan-tuan, pastinya apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam suratul A'raf ayat yang ke-34, ya, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ya, setiap umat ini ada ajalnya, dan setiap seseorang apabila sampai ajal kematiannya tak akan dicepatkan walaupun satu saat, dan tidak akan dilewatkan walaupun satu saat. Tuan-tuan, minggu lepas ada kiri kanan kita yang dulu bersama dengan kita. Hari ini dia tak ada, malam ini sudah tidak ada. Dia kembali bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kita datang masjid ni tuan-tuan sementara kita hidup. Lepas mati kita tak mari tuan-tuan. Kita mari pada hari kematian itulah. Kalau orang bawa kita mari masjid, waktu itu jenazah kita akan disolatkan. Sebab tu tertarik saya tuan-tuan bila Fadil Ustaz sebut, ya, bagaimana cara kita hidup sangat berkait rapat dengan bagaimana cara kita mati. Sebab tu tuan-tuan, ya, semua kita ni kena berlumba untuk jadi baik. Berusahalah, fikirlah untuk baik. Sebab bila orang fikir untuk baik, tuan-tuan sekalian, dia akan berusaha banyak berbuat masalah ini. Ya, sebab tu ilmu memainkan peranan penting. Quran tadi Ustaz sebut, sedekah, apa lagi? Tadi disebut akidah, kepercayaan, keyakinan kita kepada Islam. Ya, kita kena muhasabah. Di sinilah peranannya ilmu. Kita belajar bab akidah, kita belajar bab ibadah, kita belajar bab macam-macam. Kita mengaji tafsir Quran. Kemudian Ustaz sebut tadi apa? Ibadah kita. Ya, kata Syekh Ibn Rajab Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dia kata kalian hendaklah ada waktu-waktu indah, waktu-waktu tuan-tuan puan sekalian bersendirian, tuan-tuan merasai lazatnya ibadah, rasa nikmatnya beribadah. Kenapa? Kerana ada waktu nanti kita akan bersendirian. Kadang-kadang kita seronok bila duduk di khalayak, duduk dengan kawan-kawan, duduk di rumah, menantu balik, anak balik, ya, anak-anak balik. Kita seronok waktu tu sebab ramai. Tapi ada tak waktu-waktu yang kita bersendirian? Kita bersendirian, kita mari rasa lazat beribadah. Manisnya baca Quran, manisnya zikir. Ya, semayang tahajud malam. Tadi Fadil Ustaz sebut, ya, solat malam waktu orang lain semua tidur. Ya, tuan-tuan, masa kita tak lama. Ya, bukan masa forum ni, masa hidup tak lama. Forum ni lama lagi. Ya, insya-Allah kita akan berhenti sebelum semayang Isyak. Setuju kan? Setuju? Tak bunyi. Setuju insya-Allah kita tengok semayang Isyak berapa lah. Ya. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Allah Ta'ala gambarkan dalam surah As-Sajdah, ya, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah Ta'ala sebut alangkah ngerinya, kata Allah, apabila kamu lihat orang-orang yang berdosa di sisi Allah, mati berdosa tuan-tuan, mati masuk alam barzakh, mati penyesalan. Waktu tu teringat nak balik semula, nak datang sama jemaah. Waktu itu teringat ayah, ibu yang kita derhakai waktu dia hidup dulu, dengan si fulan, dengan si fulanah yang kita pernah umpat dia, kita pernah ambil harta dia, kita pernah khianat dia. Waktu tu semua datang, menyesal. Allah Ta'ala gambarkan alangkah ngerinya, kata Allah, kalau kamu lihat orang yang berdosa di sisi Allah, mereka menunduk-nundukkan kepala mereka, ya, seraya mereka berkata, Rabbana absarna, wahai Allah, hari ini kami telah lihat, ya Allah. Ya, telah lihat, wa sami'na, dan kami telah dengar. Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka dengar? Mereka telah lihat dengan mata kepala bagaimana siksa neraka Allah yang bakal mereka hadapi. Ya, kerana dosa-dosa yang mereka buat ketika mana di atas muka bumi dulu, kerana derhakai mereka terhadap ibu ayah mereka. Ya, Ustaz sebut tadi, ya, ibu-ibu, isteri, syurganya terkait rapat dengan suami. Anak-anak, syurganya terkait rapat dengan ibu ayah. Redha Allah ma'ar redhal walidain. Redha Allah itu seiring dengan redha ibu ayah. Ya, redha isteri, redha Allah kepada si isteri, dia sangat berkait rapat dengan redha yang isteri dapat daripada suaminya. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya, sebelum kita menyesal, saya tuan-tuan sekalian, ya, kita kena rancang macam mana. Ya, Ustaz juga kongsi pada kita bagaimana orang yang cerdik Nabi sebut, al-kayyisu man dana nafsahu lima amila ba'dal maut. Orang cerdik ialah orang yang rancang perjalanan selepas mati ni macam mana.
Ya, tadi dah disebut strateginya tuan-tuan, antara lain kita alihkan aset-aset kita yang kita cari berempah pulas, kerja sampai pencen, kerja sampai kita diserang penyakit, kita sampai cedera, kait sawit. Ada orang tuan-tuan, saya anak peneroka. Ya, tuan-tuan peneroka, anak peneroka. Ramai mana di kalangan peneroka yang mati dalam ladang sawit, betul tak betul? Mati kena 4 pelepah, mati kena 4 buah. Ini yang berlaku demikian di Felda saya dulu. Biasa. Ya, lama tak balik, orang suruh pergi turut, rupanya meninggal dalam ladang. Ya, pelepah sawit melurut ikut galah, kena. Ya, kena kepala, meninggal dalam ladang sawit. Ya, tuan-tuan, saya nak gambarkan bahawa harta yang kita cari, kita lebih berhak untuk memilikinya sampai ke hari akhirat. Bukan anak-anak kita. Anak-anak kita esok dia carilah sendiri. Ya, sebab itu tuan-tuan, kerja teruk-teruk 70 tahun, 80 tahun cari harta benda, tiba-tiba balik bertemu dengan Allah. Harta yang kita miliki ni tak boleh ditransfer dalam bentuk aset yang kita juga akan guna pakai di hari akhirat. Rugilah kita. Sebab tu waktu hidup ni tuan-tuan, derma kena bagi. Saya nampak dah tadi tabung derma lalu, dan bila saya sebut ni mungkin ada yang menyesal sebab tak ada derma lagi, maka kita lancar derma sekali lagi. Tuan-tuan, bagi belaka hak mana ada. Ya, bagi tabung tu boleh pastikan dia bergerak tuan-tuan, insya-Allah, ya, untuk pengoperasian Ma'had Tahfizul Quran Darul Abrar. Ya, mudah-mudahan ada saham yang baik untuk kita bersama. Yang kedua, ya, saya nak maklumkan tuan-tuan, kita di Seriti ni, di Bentong ni, alhamdulillah, ya, Abrar ni dia ada rangkaian. Kita ada Pak Muhammad Tahfiz, kita ada pondok, kita ada sekolah rendah Islam. Sekolah rendah Islam kita ada pelajar 64 orang. Tahun depan akan jadi 82 orang. Ya, 80 orang lebih. Saya nak cari 100 unit kerusi set meja untuk kelas anak-anak ini. Satu unit harga dia RM320. Meja kayu dengan kerusi sekali. Tuan-tuan, saya buka untuk wakaf. Kalau tuan-tuan nak wakaflah. Mudah-mudahan menjadi jariah. Kita hidup, kita akan dapat pahala. Kita meninggal pun esok, dia akan jadi saham yang akan selama-lamanya akan dapat kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan, saya nak 100 unit. Lepas hari ini boleh berusaha dengan saya ataupun mana-mana wakil saya lah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Nabi SAW sangat ingat pada kita. Ya, sebelum saya pergi pada round yang kedua, ya, Ustaz Dasuki, untuk respon pada persoalan yang kedua ni tuan-tuan, cerita nantinya di alam barzakh. Apa itu barzakh dan bagaimana kehidupan di barzakh, ya, di mana ada ketika indah, ada ketika mengerikan, ya, depend pada kita bagaimana kita dilayan nanti berdasar pada amalan-amalan kita. Tuan-tuan, satu hari Nabi duduk di perkuburan Baqi' ataupun Jannatul Baqi'. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat. Lalu Nabi sebut, Nabi kata apa? Aku sangat rindu kepada saudaraku. Aku sangat rindu kepada saudaraku. Sahabat Nabi yang berada bersama Nabi, mereka tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara kamu? Nabi kata, bal antum ashabi, bahkan kamu ni sahabatku. Saudaraku ialah alladzina amanu bi wa lam yarani. Saudara-saudaraku ni ialah, kata Nabi, orang yang beriman denganku dalam keadaan mereka tidak pernah melihat aku. Tuan-tuan, siapa mereka ini? Mereka ini ialah orang yang datang selepas kewafatan Nabi SAW, termasuk kita yang ada pada malam ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya, ketahuilah Nabi sedang ingat pada kita umatnya. Ya, sebab tu berbahagialah bila kita boleh hadir dalam majlis-majlis yang Nabi suruh kita hadir. Nabi suruh kita hadir menuntut ilmu. Ya, Nabi janjikan dengan bermacam-macam kelebihan, kebaikan yang ada kepada si penuntut ilmu. Ya, jangan jadi orang yang sebaliknya kita meninggalkan, kita tak menuntut ilmu, hidup kita terus dalam kejahilan, Quran tak boleh baca. Sedangkan Nabi kata apa tadi? Ustaz kata kalau tak erti baca Quran jangan mati. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kata ajar anak kamu 3 perkara. Pertama, hubbu nabiyikum. Kita kena ajar anak kita supaya cinta Nabi. Macam mana nak cinta Nabi kalau kita tak kenal Nabi? Maka di sinilah peranan ilmu, peranan ibu ayah untuk memperkenalkan Nabi ini kepada anak-anak kita. Nanti mati di alam barzakh, ada beberapa hadis, ya, yang malaikat Munkar dan Nakir ni akan tanya, siapakah lelaki ini? Ya, lelaki, orang beriman, orang soleh ni, dia akan jawab, huwa Abdullah, huwa Rasulullah wa abduhu. Dia adalah Rasulullah dan hamba Allah.
Ya, dan hamba kamu, hamba Allah. Bila dia boleh jawab, maka dikatakan kepada orang ni, malaikat kata, ya, kami tahu kamu akan jawab sedemikian. Maka dikatakan kepada orang mati tadi, diluaskan kuburnya 70 hasta, luas, ya, luas dan juga, ya, dia panggil apa? Luas dan lebar. 70 hasta. Berarti apa? Orang ni mendapat nikmat. Kenapa? Kerana waktu dia boleh jawab, ya, siapa lelaki ni. Sebab tu tugas kita tuan-tuan puan sekalian ialah kena kenalkan anak-anak kita dengan Rasulullah. Ya, di sinilah peranan ilmu. Tuan-tuan, soalan, berapa hadis yang kita hafal? Ada tak di rumah kita kitab-kitab hadis Nabi? Ada tak di rumah kita kitab-kitab sirah Nabi? Ya, hari ni tuan-tuan, sebelum kita bertemu dengan Allah, pastikan di rumah kita ada buku-buku agama, buku-buku pendidikan, buku-buku yang boleh mendekatkan anak kita, ahli keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi suruh kita ajar anak-anak kita kenal keturunan-keturunan Nabi. Dan yang ketiga, kita kena ajar anak-anak kita supaya boleh baca Quran. Sebab tu Quran tuan-tuan kena baca. Nama lagi Quran. Ya, qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Maknanya baca. Tiba-tiba kita tak baca. Jadi tuan-tuan, untuk pusingan yang kedua, saya kira pusingan yang terakhir, ya, dan lepas pada ini Ustaz terus buat kesimpulan kepada forum kita pada malam ini. Soalan yang kedua, sebagaimana yang saya sebut tadi, bahawa Ustaz boleh kongsi pada kita bagaimana kehidupan di alam barzakh, ya, dan selepas daripada itu. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tuan-tuan, kalau kita nak sebut tentang kehidupan di alam barzakh ni, jauh lebih besar daripada hidupnya di atas dunia ini. Kerana kita tahu sebelum daripada ni kita hidup di alam kandungan ibu. Kita dah rasa besar dalam kandungan ibu. Waktu mana kita keluar dahulu, kita rasa takut dengan dunia ini. Lalu kita menangis. Kita menangis, dan kenapa kita menangis? Kerana kita rasa besar dengan alam dunia ini. Dan bila kita masuk dalam kubur sekejap lagi, jauh lebih besar daripada kehidupan di atas dunia ini. Bila kita cerita lagi tentang akhirat Allah, jauh lebih besar daripada alam barzakh. Kemudian dia semakin besar, semakin besar, semakin besar. Cerita tentang syurga jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Maknanya, jalan untuk kita nak hidup di alam yang ketiga nanti, jalan yang hidup yang terlalu sukar bagi orang yang tak buat persiapan untuk ke hari tersebut. Lalu kalau ditanya lagi macam mana keadaan orang di alam barzakh nanti, alim ulama kata ada 3 kelompok manusia. Bila masuk dalam kubur ni, terbentuk dalam keadaan 3 keadaan saja. Yang pertama, kumpulan yang disebut dengan orang mukmin, di kalangan orang yang beriman pada Allah. Mati-mati masuk dalam kubur, mereka tanya, nak hidup balik tak atas dunia? Tak nak. Dia jawab, tak ada seorang pun orang dalam kubur jawab, kami nak hidup balik wahai malaikat. Tak ada. Bila masuk dalam kubur, semua orang mukmin sebut, bila tanya pada malaikat, malaikat tanya dia. Lepas pada saya susah jawab yang digambarkan oleh Ustaz Roslan sebentar tadi, tanya ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma. Selesai saja kena jawab, mereka tarik heret jenazah seorang tersebut sandar di dinding kubur, meluruk kain kapan itu turun. Bila meluruk kain kapan itu turun, Rasulullah cerita, ditunjuk matahari hari pertama tenggelam. Bila tunjuk hari pertama tenggelam tu, disebut malaikat, aku tak semayang sah lagi, malaikat disebut. Orang mukmin oleh kerana hidup sentiasa jaga solat, dia teringat Allah, malaikat tak semayang sah lagi, malaikat jawab terus, la salata laka wala siyama laka wala hajjata laka walakin numuka lil arsah. Tak ada dah salat untuk kamu, tak ada dah haji untuk kamu, tak ada dah puasa untuk kamu, tapi tidurlah bagaikan malam pengantin baru pada di kamu saat ini. Bila sebut saja begitu, malaikat tanya terus, hamba Allah, nak hidup balik tak? Semua dalam kubur orang mukmin ni, dia tanya nak hidup balik ke? Tak ada seorang pun jawab nak hidup balik. Rasulullah kata tak ada seorang pun orang mukmin sebut kami nak hidup balik, kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid dia sebut, ya, kami nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Tak sakit, tak terasa saat sakaratul maut. Orang yang mati syahid, kelebihan siapa yang mati syahid di jalan Allah, dia tak ada sakaratul maut. Tak ada sakarat.
Dia terus hebat dia tu, ulama-ulama sebut, sehingga kan dia mengatasi suasana yang disebut melalui nabi-nabi. Nabi-nabi melalui sakarat disebut demikian. Orang mati syahid, Allah lebihkan dia, tak ada sakarat, ada sakarat yang akan dia terus menghadap depan Allah. Dia sebut, kalau aku diberi segala nyawa, 1000 nyawa, aku nak mati syahid, kerana saat mana pedang memutuskan memenggalkan kepalaku, aku tak rasa langsung. Saat mana peluru menembusi jasad dia, dia tak rasa langsung. Ni orang mukmin. Satu lagi kelompok dipanggil orang kafir, masuk kubur sengaja terus. Yang ni tak ada lagi perbicaraan panjang. Orang kafir ni bila masuk kubur junang terus, roh dia dalam kawah, dalam bumi ni sedalam 7 petala bumi. Dalam hadis Rasulullah cerita panjang dalam bab kafir. Tapi ada satu lagi kelompok, bila masuk dalam kubur, ada lagi satu kelompok yang mula menyesal, yang diceritakan oleh Ustaz Roslan sebentar tadi. Orang ni Allah cerita dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99, hatta iza jaa ahadahumul maut, ketika mana datang saat kematian di kalangan mereka. Bila sampai mati saja, masuk saja dalam kubur, hadap dia muka ke kiblat, tiba-tiba tengok malaikat mula berdiri depan muka dia. Dia sebut, Tuhan, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Dia sebut terus, malaikat, aku nak hidup balik. Malaikat, wahai malaikat, beritahu kepada Allah, aku nak hidup balik sekarang. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'mal salihan iman. Kalau aku aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Malaikat jawab terus pada dia, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Inha kalimatun huwa qailuha, mulut dia sembang yang kata kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun, sedang bila sebut saja begitu, berdengung kubur tu, berdengung kubur. Cuma alim ulama tanya, kenapa nak hidup balik? Padahal orang mukmin, orang masuk dalam kubur ni, tak ada seorang pun yang nak hidup balik. Tiba-tiba ada golongan yang nak hidup balik. Dan dia sebut, kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh. Maknanya apa dia? Ni mesti orang Islam, ni orang Islam. Ni mesti dia orang Islam. Kalau dia tidak Islam, mana mungkin dia boleh sebut dia nak buat amalan soleh? Dia tahu lah tu. Lalu alim ulama sebut, ada lebih kurang 3 kelompok manusia yang mati. Di saat mana dia mati, dalam keadaan dia tak bersiap nak menghadap di hadapan Allah. Siapa 3 kelompok ni? Allah cerita dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Orang Islam tapi buat khianat pada diri sendiri. Ramai orang kita dalam tak sedar dia sedang buat khianat pada diri sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Orang yang dengar azan dia tak datang sembahyang berjemaah. Dia sedang buat khianat pada diri sendiri. Dia bukan buat khianat pada Tok Imam. Dia tak boleh sebut padan muka Tok Imam aku tak datang. Dia tak boleh sebut macam tu. Dia kena sebut padan mukaku kerana aku tak datang. Dia buat khianat pada diri sendiri. Dalam ayat Al-Quran cerita ramai orang kita ni buat khianat pada diri sendiri. Kan ada kan ibu-ibu yang dia sebut, Ustaz, anak saya bagus Ustaz, mencuri tak, menipu tak, berzina tak, minum arak tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak. Yang jenis hidup sebetak. Yang tak ni, dia bukan buat khianat pada orang, dia buat khianat pada diri sendiri. Hidup kita ni ramai orang kita begitu. Buat khianat pada diri sendiri ni satu penyakit. Bila dia masuk dalam kubur, mereka tanya, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Mati dalam poket ada nombor ekor, dia panggil. Mati di saat mana dia mati, dia sedang buat zalim pada diri sendiri, dia tak semayang. Mati di saat mana dia tak tutup aurat. Kan ada orang kita begitu, dia tak tutup aurat, dia lawan je dalam hidup dia. Malaikat tanya pada dia, kenapa kamu mati masuk dalam kubur ni?
pandai pula pakai kain tudung. Atas dunia tak bertudung. Kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab terus, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami orang yang lemah di atas dunia malaikat. Tak sempat nak pergi dengar kuliah-kuliah ni, tak sempat. Lalu malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah Allah telah jadikan bumi ini luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tidak berhijrah waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu? Terdiam, tak boleh jawab. Malaikat jawab terus, faulaika ma'wahum jahannam. Tempat kamu Allah telah sediakan dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah pada kamu. Ini kumpulan yang pertama. Ada kumpulan yang kedua, yang mati menyesal nak hidup balik. Siapa dia? Orang yang lawan perintah Allah, lawan syariat. Atas muka bumi ni ada kan orang yang terang-terangan dia lawan. Dia minum arak tapi tak mabuk. Dia berjudi tapi dia ni semakin kaya dengan berjudi dia. Ada di kalangan kita ni, kadang-kadang kita tegur dia tak semayang tapi hidup dia mewah. Dia dalam keadaan tak keluar zakat tapi perut dia besar je, sedap je dalam hidup dia, kaya raya dalam hidup dia. Dia mencuri, hidup dia buat benda yang dilarang oleh Allah, minum arak, semua sedap dalam tu badan dia. Pelik kan orang yang jenis macam ni? Bila suruh azan tak boleh, bila suruh karaoke pandai pula suara dia, merdu pula suara. Ada orang macam ni, orang yang jenis demikian, hidup dalam keadaan yang dia ni, kalau kita tegur dia, kamu tak takut mati ke? Dia kata, peduli apa aku, hidup ni sekali kan. Dia sebut, kamu ni orang Islam ke kafir? Islam. Jangan sebut-sebut kafir-kafir ni sebut. Habis tu kalau kamu mati nanti, kamu peduli apa tentang aku? Dia sebut, kalau aku mati, kubur aku, kubur kau kan. Dia sebut demikian. Kita jawab, iyalah, kubur kau, kubur aku. Masalahnya bila mati nanti, kubur kau sebelah, kubur aku. Bila kubur kau sebelah kubur aku, tak keberdengung aku dalam kubur. Kita geram dengan orang macam ni kan. Ada orang yang macam ni hidup dia ni, dalam hidup dia Allah sebut, falamma nasu ma zukiru bih. Ketika mana mereka mula lupa segala peringatan Allah, fatahna alaihim abwaba kulla syai. Allah buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Berhati-hati tuan-tuan ya. Kalau ada di kalangan kita yang dia mencuri tapi tak kena tangkap pada polis, dia menipu tapi tak pernah kena tangkap pada SPRM dan sebagainya, dia dalam hidup dia buat maksiat tu, Allah buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Fatahna alaihim abwaba kulla syai. Allah mula buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Dia karaoke, dia rasa sedap hidup dia, berjudi, berzina dalam hidup dia. Kita jadi pelik. Kita ni semayang taklah sekaya dia. Kita ni yang tutup aurat, payah nak jumpa jodoh. Kita ni kan, dia ni ada je jodoh, kahwin cerai. Kita puas mandi bunga, tak jumpa bunga. Dalam hidup nak sebutnya gambaran bagaimana teruknya kita. Tapi dia ada je dalam hidup dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fatahna alaihim abwaba kulla syai. Kami buka segala pintu maksiat dia nak buat. Allah sebut, Allah buka segala benda yang dia nak buat. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu. Sampai dia rasa gembira sungguh dengan maksiat yang dia buat tersebut, akhaznahum baghtatan. Kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun. Di waktu itu tercengang-cengang dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pelik tuan-tuan. Orang ni masuk dalam kubur je, dia sebut ada malaikat. Qala rabbirji'un. Malaikat, bagilah peluang untuk kembali hidup, wahai malaikat. Jangan galik tuan-tuan dengan kelapa sawit, jangan. Walaupun harga kelapa sawit dah mula naik sekarang. Jangan leka dalam hidup kita, jangan. Ramai dah orang leka-leka dengan tandan-tandan tu jatuh ke kepala dia. Jangan leka dalam hidup kita, jangan kita rasa selesa. Lama mana dah dalam hidup kita ni Allah buka kena. Ramai dah yang kena demikian. Jangan sampai demikian. Biar kenal diri kita siapa, Allah tu siapa. Tak ada dalam sejarah orang yang lawan Allah menang. Tak ada dalam sejarah. Hebat-hebat Qarun lawan Allah, hancur lebu. Fir'aun, hebat-hebat Fir'aun, tak pernah sakit.
Fir'aun ni bersin pun tak pernah dalam hidup Fir'aun, menguat lagi tak pernah. Fir'aun menguat pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi, tunggu sikit-sikit lagi je menguat tu tak menang. Tapi nak sebutnya Fir'aun lawan Allah, menang ke Fir'aun? Tak menang, tak ada dalam sejarah. Lalu kita orang Kedah mempaga nak lawan Allah, tak padan langsung nak lawan Allah. Jangan lawan Allah, jangan lawan. Nanti bila kamu masuk dalam kubur, menyesal tak sudah dalam hidup kamu. Ini kumpulan yang kedua. Kumpulan yang tiga, yang masuk dalam kubur menyesal ni, hari pertama menyesal masuk dalam kubur. Siapa? Allah cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 106. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Wahai Muhammad, kamu sebut pada umat kamu tu, ada orang yang masuk dalam kubur, masuk letak je jenazah dia dalam kubur tu, pandang kanan, pandang kiri, belakang, depan, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Tak ada amalan. Kenapa tak ada amalan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Allah sebut terus, kerana dia biarkan dia sesat sepanjang dia hidup di atas dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia sangka dia sedang berbuat amalan yang baik, sedangkan amalan dia tidak diterima di sisi Allah. Jangan main-main tuan-tuan. Ada orang kita semayang, puasa, lekuk dai-dai, kuruh kering jasad, puasa sunat, rajin, masuk kubur, kosong amalan menghadap depan Allah. Kenapa kosong? Kenapa kosong? Kerana dia sesat. Yang tadi lah, dia tak yakin dengan Islam, dia tak percaya dengan Islam. Dia percaya Islam ni dalam bab semayang puasa je, dalam bab yang lain daripada Islam dia tak percaya. Dia tak percaya. Dia lebih percaya kepada si kafir dibanding dengan Islam. Yang ni yang jadi bahaya dalam hidup. Jangan demikian para hadirin sekalian. Maknanya bila masuk dalam kubur, kosong amalan. Ini yang menyebabkan bila masuk tu Allah tak kira terus. Semayang, semayang, tapi semayang tidak diterima di sisi Allah. Puasa, puasa, tapi tidak diterima di sisi Allah. Manakala waktu mana dia ditanya tak boleh, jawab. Mereka mula tanya soalan, ma rabbuka, bunyi gerham dia ni, kak tu, dia nak jawab tu, mereka tanya ulang kali yang kedua, ma rabbuka, dia tak boleh jawab lagi, bekak lagi, ma rabbuka, kali yang tiga tu tak boleh jawab, terus tu Rasulullah tunjuk jari Rasulullah ni dengan jari ni, Rasulullah sebut masuk lapak terus. Rasulullah kata tulang kanan, tulang rusuk kanan, tulang rusuk kiri ni akan jadi sama rata, junam ke dalam bumi, sedalam 7 petala bumi ke dalam muka bumi ini, kemudian ditarik naik balik, summala yamutu fiha wala yahya, kemudian nak kata dia hidup tak hidup, nak kata dia mati tak mati. Mula dia diseksa sampai bila? Sampai keringanan datang. Ini keringanan datang. Bila ringan datang? Bulan Ramadan. Bila ringan datang? Bila datang doa-doa anak yang saleh. Bila keringanan datang pada dia? Bila sedekah dia yang hidup di atas dunia membantu dia untuk meringankan sikit. Bila keringanan datang? Bila orang datang bagi salam di kawasan perkuburan dia. Perkuburan dia. Ini cara demikian. Suatu saya sebut, kalau boleh di kawasan tuan-tuan ni, kubur ni biar dekat dengan masjid, jangan jauh daripada masjid. Saya tak tahu sini dekat ke tak. Dekat, jauh. Saya cadangkan kalau boleh satu pagar dengan pagar masjid, jangan jauh. Dan kalau boleh dapat, biar masjid ni buka pintu, kubur terus. Itu cara demikian. Kerana apa dia? Kerana orang dalam kubur ni nak dengar suara azan, nak dengar salam yang datang. Bila kita meninggal dunia, tanam dekat dengan masjid, jenazah ini. Bila jenazah boleh tanam dekat masjid, yang menyebabkan orang dalam kubur itu akan dapat manfaat daripada setiap amalan yang kita buat ini sendiri. Ini kalau ada jurutera bandar dan sebagainya, perancang desa, tolonglah buat kubur ni dekat dengan masjid. Orang kita ni dianggap kubur ni tempat sial, dianggap demikian. Bila orang bukan Islam datang ke negara kita, dia ajar kubur ni tempat suai, dia sebut demikian, yang menyebabkan kita pun pergi letak jauh. Padahal dalam Islam dia ajar kubur ni mesti dekat dengan masjid. Dengan tujuan apa dia? Orang yang datang ke masjid bagi salam pada orang dalam kubur, Assalamualaikum
bagi salam semua, yang menyebabkan orang dalam kubur jadi ringan azab kubur. Kenapa dia? Kerana datangnya salam-salam orang soleh. Lebih-lebih lagi lah datang anak-anak yang tahfiz. Dalam satu riwayat tersebut, orang yang menghafal Quran bagi salam pada orang dalam kubur. Di sana orang dalam kubur akan semua bercahaya kubur-kubur mereka, kerana salamnya yang datang daripada orang yang menghafal 30 juzuk Al-Quran Karim daripada jasad mereka tersebut. Tapi kalau kita boleh buat benda yang demikian, itu manfaatlah dalam kubur-kubur kita ni, sehingga kan orang kumpulan yang ketiga ni yang saya maksudkan tadi itu merupakan orang yang paling utama. Dia menunggu saat orang yang hidup membantu orang dalam kubur ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan malam yang baik ini dan peluang yang tuan-tuan jemput saya datang ini. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Panjang lagi perbincangan ini sebenarnya. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan jemputlah ustaz-ustaz yang berada di sini untuk kuliah khusus cerita tentang malam tamu di barzakh, macam mana keadaan kita nak lalui dekat nak mati. Saya karang kitab-kitab tuan-tuan. Di antara kitab yang saya karang kitab ni, macam mana kita nak mati biar jadi husnul khatimah. Ini di antara kitab yang saya karang. Tuan-tuan boleh jemput mana-mana ustaz, tolong ajar kita ni, kita nak mati biar kita dapat kematian husnul khatimah. Saya karang kitab malam tamu di barzakh. Saya karang kitab, banyaklah kitab yang saya karang, tuan-tuan boleh dapat kat luar nanti. Antaranya Kemuncak Syurga Ganjaran Terindah. Ini di antara kitab-kitab yang saya karang ni lah. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan baca kitab ni, belajar kitab ni. Saya buat siri malam tamu di barzakh, khabar daripada barzakh, kemudian cerita daripada barzakh, semua mengenai barzakh, sampailah mengenai syurga dan neraka. Neraka ni di antara kitab Syurga Ganjaran Terindah yang saya karang ini sendiri. Tuan-tuan boleh belajar malam-malam, panggil di kalangan orang-orang alim, panggil Ustaz Ruslan datang. Saya diberitahu dekat dia, di tempat dia dengan tempat ni, kalau siap highway tu dia kata 6 minit dia sampai di tempat ni. Kalau dia tak datang juga, tuan-tuan jangan sokong dia lah. Maknanya mudah-mudahan demikian. Mana tuan-tuan boleh panggil orang-orang ustaz-ustaz di kawasan ini untuk pakat-pakat kita belajar, biar orang faedah mempaga ni meninggal dunia je semua masuk syurga Allah SWT. Yang ni kita kena tekadkan di kalangan kita. Jangan kita biar mati, engkau pergi sendirilah, pandai-pandailah engkau. Tak boleh demikian. Biar kita mati, kita tahu kita mengikut siapa di atas dunia ni sendiri. Yang ni boleh bawa kita ke syurga ke tak boleh bawa kita ke syurga Allah SWT. Ini manfaat pada diri kita. Saya karang kitab ni tuan-tuan. Selain daripada itu saya karang kitab ni, Qutun Nufus, makanan untuk jiwa kita. Setiap hari ni kita nak makan apa dia untuk jiwa-jiwa kita ni sendiri. Kita biasa kita makan makanan yang disebut dengan nasi goreng, mi, nasi lemak dan sebagainya. Untuk jiwa kita ni sendiri, ini bagi makan juga. Apa dia? Saya susun dalam ni, makanan untuk jiwa, bagi terus hidup jiwa-jiwa kita ini sendiri. Saya karang kitab ni tuan-tuan kerana saya bangunkan Ma'had Tahfiz juga. Bagaimana Ustaz Ruslan bangunkan Ma'had Tahfiz. Di belakang saya ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Saya bangunkan di Jerantuk Pahang. Saya lahir di kampung Batu Balai Jerantuk Pahang tersebut. Saya bangunkan Ma'had Tahfiz di situ, di tepi Sungai Ceka. Saya bangunkan. Kemudian saya bangunkan di Kelantan. Saya kahwin dengan orang Kelantan di Temangan, di atas sawah. Saya bangunkan juga di Shah Alam, di Seksyen 8. Saya beli bangunan yang orang Kristian nak bayar, nak beli. Saya bid dengan mereka. Saya buat harga tandingan dengan Kristian ini. Akhirnya dapat pada saya bangunan tersebut. Kristian nak bayar sebanyak 5 juta. Saya jumpa dengan owner tu, saya sebut jangan jual pada orang bukan Islam. Saya nak bayar sebanyak 2 juta saja, saya sebut. Kalau tuan-tuan nak tengok balik bangunan ini ada dalam syurga, tuan-tuan jual pada saya. Kalau tuan-tuan rasa nak dapat nikmat harta, tuan ambil je lah, jual lah pada yang disebut dengan orang Kristian. Akhirnya dibagi pada saya. Saya beli dalam 2 juta, saya bayar dalam masa 2 tahun bangunan tersebut. Akhirnya jadi satu komplek di Seksyen 8, tengah-tengah bandar Shah Alam. Saya bangunkan di tempat tersebut. Kemudian saya bangunkan di Pulau Langkawi, di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya. Di tengah-tengah tu saya bangunkan satu tanah, dan tanah tersebut saya bangunkan yang disebut dengan Ma'had Tahfiz juga.
Pelajar-pelajar di belakang saya ni ada lebih kurang 1,000 lebih pelajar yang menghafal Quran. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, saya tanggung mereka belajar. Seorang-seorang saya tanggung sebanyak RM3,500 setahun bagi membiayai mereka belajar tersebut. Alhamdulillah dah 11 tahun. 11 tahun saya bangunkan ini. Saya tolong yang terbaru, ada seorang hamba Allah, dia wakafkan tanah pada saya seluas 8 ekar. Tanah dia di Jalan ke Tasik Kenyir di Kuala Terengganu. Alhamdulillah saya bangunkan ma'atafis di situ juga. Dan saya tolong di selatan Thailand. Bila saya pergi ke selatan Thailand, bapa mereka ditembak mati, saya ambil anak-anak yatim tersebut. Asalnya 22 orang, sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar. 600 lebih pelajar ini saya tanggung mereka, saya bagi hantar duit pada mereka sebanyak lebih kurang RM30,000 sebulan bagi membiayai mereka ini sendiri. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersebut mereka bangun tengah malam, mereka sujud berdoa pada Allah selama 3 jam. Mereka sujud doa pada Allah. Madu tu mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Saya ni hilang suara sikit ni, saya biasa minum air madu. Air madu kalau minum air madu pulih balik suara ni. Saya pernah kena batu karang sekali, saya minum air madu, keluar batu karang tersebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu. Rasulullah, mudah-mudahan jadi demikian. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Hanya satu-satu madu kita berbalik ke rumah orang, rumah senyum je. Berbalik madu satu lagi belakang, parang lah jawapannya. Nah sebut madu tu tuan-tuan ada kat luar, nanti tuan-tuan buat amalan lah. Pagi-pagi tuan-tuan kacau dengan air suam. Kacau dengan air suam, tuan-tuan buat minum. Ada yang kena kencing manis teruk, dia minum madu tu turun kadar gula dalam darah dia. Ada seorang hamba Allah di Kedah, kadar bacaan dia 28, kadar bacaan gula dia dalam darah dia. Dia buat amalan, dia makan pil. Saya campurkan minyak zaitun, habatus saudah dan juga madu. Dia buat amalan selama 2 minggu lebih, turun kadar gula dalam darah dia tersebut sampai 6 ataupun 7 bacaan kadar gula dia. Alhamdulillah, Allah jadikan betul. Rasulullah pesan, kalau kamu nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Rasulullah sebut, siapa yang nak rasa nikmat air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, kita nak rasa nikmat tu, minum air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Kita ambil air madu tu, kacau dengan air suam, letak dalam peti ais. Zaman Rasulullah dahulu dia letak dalam tebuni begitu, dalam bekas begitu, dia tanam dalam tanah, bau sejuk. Zaman kita ni masuk dalam peti ais, minum air tersebut. Allah saja yang tahu nikmatnya air dalam syurga Allah. Kita ni biasa minum air teh, minum air Milo, kita nampak demikian. Kita jarang minum air madu yang disejukkan. Cuba buat amalan pada diri kita, mudah-mudahan Allah jadikan keberkatan pada diri kita. Kalau tuan-tuan tak dapat juga yang tu, tuan-tuan pakat-pakat ambil ini je lah, pamphlet sekolah saya. Ada pamphlet kat luar nanti. Saya sedang siapkan tempat belajar, anak-anak belajar di Batu Balai ini, bangunan itu yang saya nak tuan-tuan boleh wakaf RM50 sekaki persegi ni. Kalau tuan-tuan, saya bangunkan tepi sungai, depan tu menghadap sungai terus. Saya bangunkan 2 tingkat bangunan tersebut. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan anak-anak muda tolong post dalam Instagram, Facebook dan TikTok kalian tersebut. Kemudian manakala kita yang berumur dan berusia ni ambil pamphlet ni, pergi mana-mana bank, ada 3 bank tu, bank Maybank, bank Islam dan juga bank CIMB bank. Pergi mana-mana bank tu, berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak nak derma. Mudah-mudahan senang nak sebutnya demikian pada diri kita, pakat-pakatlah. Dan kita niat untuk arwah ayah, arwah mak, arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kita ni, kita hantar, mudah-mudahan sampai pahala ni pada mereka-mereka tersebut, insya-Allah. Dengan cara demikianlah. Terima kasih sekali lagi di atas kesempatan yang baik yang diberi pada malam ini. Terima kasih. Saya minta maaf terpanjang sikit malam ni. Saya tengok tuan-tuan dah betulkan tulang belakang 5 kali dah saya kira. Bilalah ustaz ni nak berhenti. Terima kasih pada Ustaz Roslan yang telah bersungguh-sungguh membawa saya ke masjid ini. Terima kasih pada Tuan Mursi,
Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua sehinggakan kita bertemu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Dasuki untuk perkongsian yang cukup banyak pada kita. Tuan-tuan sekalian, tadi Ustaz sebut dan saya nak kongsi dengan tuan-tuan hadis Nabi yang Nabi sebut idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Ya, Nabi kata dalam hadis sahih, apabila mati seseorang hamba Allah itu, mati seseorang insan, mati seseorang manusia, yang pasti semua akan mati, terputus segala amalannya melainkan 3. Pertama, sedekah jariah. Sebab tu tadi Ustaz pun umum, saya pun umum tuan-tuan, ya, tuan-tuan pakak-pakak sedekah. Sebab ini salah satu cara kita alihkan aset kita, ya, ke saham akaun kita di hari akhirat kelak. Yang kedua ialah ilmu yang dimanfaatkan dengannya. So ilmu yang kita pelajari malam ni, tuan-tuan terima kasih di atas share yang telah tuan-tuan sebarkan. Mudah-mudahan ada jariah ilmu yang berpanjangan. Tuan-tuan share, ramai orang tengok, orang lain share pula. Inilah dipanggil jariah. Ya, sebab tu poster yang kita edar, tuan-tuan snap gambar, masuk Facebook, masuk grup, sehingga kehadiran yang sangat ramai pada malam ini. Yang ketiga ialah anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapa. Berarti saya ada anak, tuan-tuan, kita ada anak-anak, pastikan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh yang nantinya akan mendoakan kepada kita, ya, setelah ketiadaan kita. Kita ada pun dia doa kat kita, kita tak ada pun lebih-lebih lagi kita sangat berhajat kepada doa daripada anak-anak yang soleh ini. Tuan-tuan, sekadar itulah pertemuan kita pada malam ini, sehingga bertemu lagi pada masa-masa yang lain. Terima kasih saya kepada jawatan kuasa masjid, terima kasih kepada pihak PDRM, ya, yang sangat mengambil berat tentang program kita pada malam ni. Terima kasih pada tuan-tuan semua yang hadir dengan mengikut langkah-langkah keselamatan seperti mana yang diarahkan oleh KKM. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Tuan-tuan lepas pada ni boleh bantu di luar sana Al-Fadhil Ustaz. Saya pun kita ada bawa produk-produk untuk jana ekonomi ma'had. Ya, hak derma satu bab, hak beli untuk beli-belian itu semua ada sumbangan kepada ma'had. InsyaAllah mudah-mudahan ada oleh-oleh yang kita boleh bawa balik, ya, kita mari pada malam ini. Tuan-tuan, untuk akhir penutup kepada forum kita pada malam ini, kita minta Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki untuk yang mengalunkan doa dan kita aminkan sama-sama insya-Allah. Fadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangnya umur kami ini satu nikmat yang kamu kurniakan pada kami, ya Allah. Tapi sayangnya saat mana kami melalui nikmat ini, ya Allah, kami melakukan dosa-dosa yang banyak, ya Allah. Kami tersilap dalam langkah hidup kami ini, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa-dosa besar kami, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, di saat mana kami melakukan dosa-dosa itu, ya Allah, kami penuh dengan kejahilan, ya Allah. Saat itu, ya Allah, kehidupan kami penuh dengan syahwat yang memanjang, ya Allah. Ya Allah, kala ini, ya Allah, kami tadahkan tangan kami ini, ya Allah, memohon keampunan dosa-dosa kami yang lalu itu, ya Allah. Dosa yang kami sengajakan dan dosa yang tidak kami sengajakan, ya Allah. Ya Allah, saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, COVID itu semakin merebak di masyarakat kami ini, ya Allah. Saya alhamdulillah, bumi Pahang ini, ya Allah, kamu selamatkan kami daripada keadaan demikian, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu jadikan penyebab daripada doa-doa kami ini, ya Allah, penyembuh daripada penyakit yang sedang dideritai ini, ya Allah. Kamu tutupkanlah kemarahan kamu pada kami, ya Allah, dengan keampunan-keampunan yang kamu turunkan pada kami ini, ya Allah. Saat mana air hujan yang membasahi bumi ini, ya Allah, kamu jadikan kesejukan malam dan kesejukan siang itu, ya Allah, mematikan penyakit-penyakit yang sedang dideritai ini, ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami yang lalu, ya Allah. Dekatkanlah kami dalam hidup kami pada kamu, ya Allah. Ya Allah, izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah, saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis tubuh badan kami itu ya Allah. Saat mana kami dikapankan nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Saat mana kami diusung untuk disolatkan nanti ya Allah, kamu gerakkanlah hati anak kami yang paling soleh ya Allah untuk mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan menurunkan kami ke liang lahat nanti ya Allah. Ya Allah, di kala mana turun jenazah kami ke liang lahat nanti ya Allah, rahmatilah kubur kami itu ya Allah. Kamu wangikanlah kubur kami dengan wangian raihan ya Allah. Kamu lapangkanlah kubur kami selapang-lapangnya ya Allah. Jadikan kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, di malam tama kami di barzah nanti ya Allah, kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin ya Allah. Saat sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami didukung di atas dukungan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kucupan di dahi kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat tangan arwah ayah kami menghulurkan tangannya pada kami ya Allah. Rindu ya Allah saat mana kami disuap makanan-makanan yang indah daripada tangan yang indah itu kepada bibir kami ya Allah. Rindu ya Allah saat kami membaca ayat-ayat suci kamu di hadapannya ya Allah. Rindu ya Allah saat mana kami bangun di penghujung malam ya Allah, kedengaran esakan tangisan arwah ayah kami ya Allah, meminta dan meminta keampunan dosa kepada kamu ya Allah. Rindu ya Allah saat-saat kami berkeluarga dahulu ya Allah. Rindu saat kami membesar dalam kekeluargaan itu ya Allah. Hari ini ya Allah, tiada lagi saat-saat indah itu ya Allah. Tiada lagi saat kami berkejaran memeluk tubuh badan yang munggil itu ya Allah. Hari ini ya Allah, tiada lagi kata bahasa yang sering mendamaikan hidup kami ini ya Allah. Hari ini ya Allah, tubuh badan yang munggil itu terbujur kaku menunggu doa-doa kami ini ya Allah. Kamu jadikanlah kubur arwah ayah kami saat ini ya Allah di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Rahmatilah dia ya Allah. Rahmatilah dia ya Allah. Rahmatilah dia ya Allah. Jadikan kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Ketika dahulu ya Allah, kami mengaku kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menjadi suara ibu kami ya Allah. Kami pernah mendengarkan kata-kata ya Allah. Kami mungkin kata-kata ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Ketika dahulu Allah, ibu kami pernah mengalir air matanya terhadap pasangan hidup kami ya Allah. Ampunkan kesilapan pasangan hidup kami itu ya Allah. Kami tidak sengaja dan pasangan hidup kami tidak sengaja dan anak-anak kami tidak sengaja ya Allah. Kami tahu ya Allah, ibu kami menyayangi kami ya Allah. Dalam kegelapan malam itu ya Allah, ibu kami seringkali memeluk kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Saat mana kami demam ya Allah, ibu kami turut demam sama demamnya kami ya Allah. Saat mana kami kesejukan malam ya Allah, ibu kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Saat mana kami membesar ya Allah, ibu kami berhutang keliling pinggang ya Allah untuk membesarkan kami ya Allah. Saat mana kami melangsungkan perkahwinan ya Allah, ibu kami tersenyum indah melihat pasangan hidup kami ya Allah. Lalu kami keluar daripada rumah ibu kami ya Allah.
kehidupan kami dengan kekeluargaan kami ya Allah. Membiarkan ibu kami menunggu kepulangan kami ya Allah. Dosanya kami terhadap ibu kami ya Allah masih berbaki lagikah? Redha ibu kami untuk kami saat ini ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah ya Allah ia menyebabkan hidup kami seringkali berantakan ya Allah. Kerana dosa-dosa kami itukah pula ya Allah ia menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu ya Allah. Kerana dosa kamu paling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itu ya Allah hati kami menjadi sekejal ini yang sepejal ini ya Allah. Kerana dosa-dosa itu ya Allah solat kami tidak menjadi lagi khusyuk ya Allah. Kerana dosa-dosa itu pula ya Allah ia menyebabkan anak-anak kami bercakap kasar pula di hadapan kami ya Allah. Kerana kesilapan kami itukah ya Allah. Ya Allah, kerana kesilapan kami itukah ya Allah. Kerana kesilapan kami itukah ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sekeji mana pun kami ini ya Allah, sejahat mana pun kami ini ya Allah, sejijik mana pun kami ini ya Allah, sekejam mana pun perjalanan hidup kami ini ya Allah, segunung mana pun kesilapan yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu menagih doa ini ya Allah kecuali kepada kamulah ya Allah yang maha mendengar setiap rintihan hamba-hambamu ini ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqima salah wa min zurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya suka mengumumkan tentang mengenai kita sedang mengagihkan sumbangan-sumbangan pada mangsa-mangsa yang sedang berada dalam keadaan suasana yang sekarang ni PKPB ataupun orang yang susah. Hari ni kita agihkan lagi bungkusan makanan. Sebungkus kita perlu RM8 saja. Tuan-tuan bank inkan saja dalam Maybank ataupun Bank Islam ataupun CIMB Bank. Tuan-tuan masukkan RM8 saja satu bungkus. Satu bungkus tu untuk satu seorang. Dan Alhamdulillah hari ni saya diberitahu bila kita bagi ni, tambah di Shah Alam ini, tak ada air pula. Berebut masing-masing. Ada yang menangis-nangis. Datang ambil makanan, cium makanan. Rasa seronoknya bila ada orang yang masih lagi menghargai. Dan Alhamdulillah setakat ni kita di Matan Center ni, kita agih-agihkan. Dan kita guna NGO dan badan-badan pertubuhan untuk saling mengagihkan sumbangan-sumbangan ini. Di mana kita bentuk dalam bentuk bagi makanan yang dah siap masak melalui dapur tokku, ataupun kita packkan barang-barang sumbangan untuk di kalangan orang-orang yang susah, dan kita bagi sumbangan dalam bentuk yang raw material lagi dalam keadaan beras, kemudian sardin, kemudian makanan-makanan yang mereka boleh masak. Ada yang boleh masak, kita bagi dalam bentuk masakan. Yang mereka boleh masak, gandum, minyak dan sebagainya. Dalam satu pack tu RM60. Kita jadikan demikian. Tuan-tuan boleh maklumkan terus pada talian 013-906-1204. InsyaAllah. Bila tuan-tuan menyumbang saja, tuan-tuan maklum ke talian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati amalan-amalan salih yang kita kerjakan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. خذوا معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرذوهم ونعيد الحق المغتصب
وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله